A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhriju min az-zulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuri fahmi wa tudhihu li ma ashkalat afham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana wa tamim bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wal hikmah. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'a ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan rahmatnya, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam segmen bicara dalam segmen pencerahan qalbu, ya, bersama saya Ustaz Zul Baharuddin Al-Baghdadi, ya. Saya sebagai penceramah sepenuh masa lah, penceramah sepenuh masa di Selangor dan juga di wilayah Persekutuan, ya, bersama dengan sebagai guru takmir di wilayah Persekutuan dan juga sebagai penceramah di Selangor dengan tauliah wilayah dan juga Selangor, dan juga sebagai pembimbing kursus tahsin ibadah bersama Majlis Agama Islam Selangor ataupun Lembaga Zakat Selangor, dan juga bersama dengan saya juga ada menubuhkan konsultan ataupun perunding motivasi, dan selain daripada itu juga saya menubuhkan pusat pengajian Al-Quran dan juga tajwid, ya. Pusat pengajian Al-Quran juga tajwid, Akademi Al-Quran di Bandar Tun Hussein On, Bandar Tun Hussein On, Ceras, Selangor. Alhamdulillah, dalam segmen kita pada kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni pendekatan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mempertahankan akidah ummah, ya. Mudah-mudahan Allah membantu kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita sedikit pencerahan atau perbincangan tentang tajuk besar ini, ya. Alhamdulillah. Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah satu manhaj arus perdana yang telah bertapak dengan kukuh sejak zaman awal Islam, dan bahkan sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Cuma dari segi namanya dia muncul kemudian, tetapi dari segi amalannya, dari segi tauhidnya, dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, dari segi ibadahnya, ya, yang mengasasnya ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Insya-Allah kita akan sebut hadis-hadis nanti yang mana Rasulullah sendiri yang memulakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma dari segi nama dia muncul kemudian. Baik. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ini telah bertapak dengan kukuh sebagai manhaj arus perdana yang mampu, yang berjaya memelihara kesucian ajaran Islam, memelihara syiar Islam yang berteraskan ajaran Al-Quran, berteraskan As-Sunnah, ijma' dan juga qiyas, ya. Apakah dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita sebut tadi bermula pada zaman Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita nak memahami perkara ini, baik kita tengok beberapa hadis berkaitan dengan apa yang akan berlaku selepas pada zaman Rasulullah SAW wafat. Ya, maksudnya zaman para sahabat, zaman sahabat,
kemudian zaman tabi'in, zaman tabi'in dan seterusnya sampai kepada zaman kita. Satu hadis yang kita boleh ambil manfaat, ya, iaitu hadis daripada Rasulullah SAW yang bersabda, maksudnya orang-orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan ataupun firqah, ya. Dan umatku, kata Nabi, akan berpecah juga menjadi 73 golongan. Itu satu hadis, ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan juga, ya, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan, dan satu golongan daripada itu dalam syurga dan yang 70-nya dalam neraka. Yang 70-nya dalam neraka. Orang Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan. Satu golongan daripada itu dalam syurga dan yang 70-nya dalam neraka. Maka orang-orang Nasara pula berpecah menjadi 72 golongan. 71 golongan mereka dalam neraka dan satu golongan dalam syurga. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam kekuasaannya, benar-benar umatku akan berpecah ke dalam 73 golongan, ya. Dan satu golongan berada dalam syurga dan 72 dari mereka dalam neraka. Baginda ditanya, siapakah mereka itu, yakni yang masuk syurga itu? Iaitu Rasulullah SAW menjawab, al-jamaah. Baik. Daripada hadis ini kita boleh faham apa yang akan berlaku selepas zaman Nabi ataupun selepas Nabi wafat nanti. Ialah perpecahan di kalangan umat Islam. Satu ialah perpecahan. Yang kedua Nabi sebut ialah jamaah. Okey, siapakah jamaah itu? Jamaah manakah itu? Baik, mungkin kita nak memahami hadis ini, kita tengok pula hadis yang lain disebut, ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 golongan dan sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka melainkan satu golongan, iaitu al-jamaah. Jadi hadis Nabi sebut satu perpecahan, kemudian Nabi sebut al-jamaah. Okey. Kemudian kita nak tahu jemaah tu siapakah jemaah itu, maka disebut dalam hadis-hadis yang lain. Jadi rupanya banyak hadis berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah ini, ya. Dan ada hadis yang lain disebut memang Nabi sebut betul-betul perkataan ahli sunnah wal jamaah. Aku dan juga sahabatku, ya. Kita tengok dalam hadis yang lain. Kemudian hadis yang seterusnya disebutkan, ya. Hendaklah engkau berpegang kepada jamaah muslimin dan imam mereka. Ya, artinya jamaah itu dia ada pemimpin, ya. Aku berkata, ya, iaitu hadis ini daripada Huzaifah meminta arahan daripada baginda apa yang patut lakukan dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan berpecah belah itu. Maka Nabi pun bersabda, hendaklah engkau berpegang kepada jamaah muslimin dan imam mereka. Aku berkata, yakni Huzaifah tadi bertanya, maka bila tidak ada jamaah dan imam mereka itu, maka jika tidak ada jamaah dan imam mereka itu, jawabnya, hendaklah engkau meninggalkan golongan itu semuanya, walaupun engkau terpaksa berpegang kepada pangkal pokok kayu dan engkau mati dalam keadaan demikian. Jadi begitu sekali Nabi bersungguh-sungguh mengkhabarkan peristiwa yang akan berlaku selepas wafat baginda nanti, yang mana berlakunya perpecahan, dan disitulah Nabi mewasiatkan, menyuruh, menggesa supaya mencari jamaah dan juga kepimpinan dan berpegang teguh dengan jamaah tersebut. Dan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullahu taala, ada juga disebutkan beberapa hadis berkenaan dengan perpecahan ini, yang ini perpecahan umat Islam pada awal kitab tersebut. Antaranya hadis disebutkan, ya, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, diriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar akan berlaku atas umatku apa yang telah berlaku ke atas Bani Israel, ya. Lalu mereka berpecah menjadi 72 golongan, yakni Bani Israel tadi, dan umatku pula akan berpecah menjadi 73 golongan, melebihi mereka itu satu golongan. Semua mereka itu dalam neraka, melainkan satu golongan. Kemudian baginda ditanya, siapakah satu golongan yang tidak masuk neraka itu? Maka jawab baginda, mereka itu adalah golongan yang mengikut perjalanan hidupku.
mengikut sunnah Nabi SAW, jadi mengikut perjalanan hidupku, kata Nabi, dan juga para sahabatku. Maksudnya ma'ana alaihi wa ashabi. Okay. Jadi bila Nabi, hadis yang lain disebut, Nabi sebut jamaah, hadis ini Nabi sebut lebih jelas, iaitu jamaah itu bermaksud ialah orang yang berpegang teguh kepada sunnah perjalanan hidup Nabi, ya, sunnah perjalanan sunnah hidup Nabi, kemudian sunnah para sahabat Nabi SAW, ridwanullahi alaihim ajmain. Baik. Kemudian hadis yang lain pun disebut juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ya. Diriwayatkan daripada Anas melalui Qatadah bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel berpecah kepada 71 golongan, yakni firqah, dan sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi 72 golongan. Dan semuanya itu ke neraka, subhanallah, melainkan satu, iaitu al-jamaah. Jadi banyak hadis-hadis yang Nabi tekankan tentang al-jamaah ini, ya, al-jamaah. Kemudian kita tengok ada hadis yang tepat Nabi sebut perkataan ahli sunnah wal jamaah itu. Ada tak hadis tu? Ya. Baik. Benar diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan orang Kristian seperti itu juga, dan umatku, kata Nabi, akan berpecah menjadi 73 firqah ataupun 73 golongan. Di sini diriwayatkan daripada Tirmizi bahawa hadis ini hadis hasan sahih. Baik. Kemudian hadis yang lain yang Nabi sebut lebih jelas lagi, kita ambil daripada Abdullah bin Amr, bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, benar-benar akan berlaku ke atas umatku apa yang telah berlaku ke atas Bani Israel, seperti selipar dengan selipar, yang satu mengikut yang sebelah lagi itu. Sehingga jikalau ada di kalangan mereka seorang yang mendatangi emaknya sendiri, yang bersetubuh dengannya, dengan terang-terangan, akan ada di kalangan umatku seorang yang melakukan demikian itu. Subhanallah. Dan sesungguhnya Bani Israel berpecah ke dalam 72 golongan ataupun millah, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 73 millah. Semua mereka itu dalam neraka, melainkan satu golongan yang tidak masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, ya, siapakah mereka dalam millah yang satu itu, wahai Rasulullah? Maka jawab baginda SAW, mereka itu adalah golongan yang mengikuti perjalanan hidupku dan para sahabatku. Jadi artinya, ya, di samping Rasulullah sebut tentang perpecahan tadi, Rasulullah memesan supaya mengikut, pegang sungguh-sungguh dengan perjalanan sunnah baginda Rasulullah SAW juga para sahabatnya. Ya, baik. Kita ambil lagi hadis lain, ya. Dari Arbad bin Sariyah, baginda SAW bersabda, aku berwasiat kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah, ya, supaya mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun dia itu seorang hamba abdi bangsa Habsyi yang diangkat jadi ketua kamu sekalian. Maka sesungguhnya sesiapa dari kalangan kamu yang hidup bila sampai masanya, maksudnya yang panjang umur, maksudnya kita lah ni, umat akhir zaman, ya, bila sampai masanya, ia akan melihat berlaku perselisihan yang banyak. Ya, ini sejarah membuktikan, ya. Dan hendaklah kamu berjaga-jaga daripada mengada-ngadakan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Maka sesungguhnya itu adalah kesesatan. Baik, timbulnya banyak bid'ah dalam perkara agama. Maka sesiapa di kalangan kamu yang mendapat perkara demikian, hendaklah dia mengikuti sunnahku, berpeganglah kepada sunnah ataupun cara hidup Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW, dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Dan hendaklah kamu berpegang kepada sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Hadis hasan sahih. Jadi artinya dalam hadis ini lebih jelas lagi lah bahawasanya dalam berlaku perpecahan itu, ya, Rasulullah SAW suruh berpegang kepada sunnah Nabi, kehidupan Nabi, kepada sunnah Nabi dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin. Ketika Nabi melafazkan hadis ini, maksudnya belum lagi berlaku perkara tersebut. Khulafa'ur rasyidin timbul kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Affan, Sayyidina Ali, Abi Talib rahimallahu wajhah, timbul kemudian. Tapi Nabi sudah dapat gambaran dah, sudah sebutlah gambaran akan berlakunya perkara ini. Berpeganglah kepada empat khalifah
Khulafa Ar-Rasyidin itu. Baik. Dan Nabi sebut apa? Dan hendaklah kamu berpegang kepada sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Baik. Artinya begitu bersungguh-sungguh Nabi menyuruh, menggesa kita semua sampai kita disuruh seolah-olah macam kata kalau kita menggigit sesuatu tu, gigit dengan sungguh-sungguh, dengan gigi geraham. Jangan lepas-lepas daripada sunnah. Sebab apa? Selain pada sunnah Nabi dan sunnah Khulafa Rasyidin, akan berlakunya banyak bid'ah-bid'ah dari segi akidah. Betul? Sejarah membuktikan tercetusnya golongan-golongan yang sesat. Okay. Jadi cukup sekadar itu untuk segmen ini. Mudah-mudahan sedikit beberapa hadis yang kita sebut tadi, yang kita bincang tadi, kita sebut tadi, insya-Allah mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita. Baik, saya sambung sikit lagi supaya kita jelas lagi hadis ini. Kan? Jadi hadis ini disebutkan sebagai sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, ya, yang mendapat petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang lain juga disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Juga riwayat daripada Ibad bin Sariyah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda selepas baginda memberi nasihat yang cukup berkesan pada hati, maka sabda baginda, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah, ya, walaupun ia seorang hamba Habsyi. Tadi Nabi dah sebut dah, maksudnya berada dalam jamaah dan juga kepimpinan, walaupun pemimpin itu seorang Habsyi, seorang yang tidak dimuliakan, tetapi bila dia angkat sebagai pemimpin maka kena iltizam, kena patuh dan juga kena mentaati. Okey, walaupun ia seorang hamba Habsyi, dan kamu akan melihat selepasku nanti berlakunya perselisihan yang teruk dan berat, ikhtilafan syadidan, maksudnya perselisihan yang amat keras, yang amat drastik, ya, yang amat mengerikan, ya. Maka hendaklah kamu berpegang kepada perjalanan sunnahku, Nabi pesan. Dan juga sunnah atau perjalanan hidup para khalifah Rasyidin, pada Khulafaur Rasyidin. Baik. Yang mendapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Maka hendaklah kamu berpegang kepada perjalanan itu dengan gigi geraham kamu. Jaga-jagalah diri kamu daripada mengada-adakan atau mengikut perkara-perkara baru dalam urusan agama. Maka sungguhnya tiap-tiap bidah itu adalah kesesatan. Baik. Jadi, kalau kita pergi, kita telusuri sejarah umat Islam, sejarah Islam lepas pada zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, ya, di hujung zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin, zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka berlakulah perang saudara, perang Siffin, perang Jamal, dan kemudiannya munculnya puak-puak yang bertelagah ataupun yang mengkafirkan antara satu dengan lain. Munculnya puak-puak yang Nabi sebutkan sebagai bid'ah itu tadi. Jadi cukup sekadar tu setakat ini, insya-Allah kita akan sambung pada segmen yang seterusnya. Mudah-mudahan sebagai pencerahan awalnya dapatlah kita dapat gambaran tentang apa yang Nabi maksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup sekadar tu. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah, dengan rahmatnya kita sambung pencerahan kita, pengajian kita berkenaan dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis tadi, iaitu berkenaan dengan berlakunya perpecahan selepas pada zaman Rasulullah wafat, ya. Pada zaman Nabi, zaman nubuwah, zaman kerasulan, ya, tidak ada perpecahan. Alhamdulillah, semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berada di bawah asuhan Nabi SAW. Tetapi Nabi beri peringatan, beri hadis-hadis menggambarkan apa yang akan berlaku pada masa akan datang,
ya, benar-benar betul berlaku dalam sejarah. Kalau kita baca sejarah Islam, ya, pertama sekali masa pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika itu timbul perbincangan, ya, perbincangan timbulnya, tetapi Sayyidina Abu Bakar menyebutkan hadis bahwasanya Khalifah Rasulullah ini ialah seorang yang berbangsa Quraisy, ya, maka ketaatan diberi kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Jadi semua patuh belaka, alhamdulillah. Dan ketika itu timbulnya golongan-golongan nabi palsu, golongan yang engkar membayar zakat, ya. Jadi golongan-golongan ini diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, alhamdulillah. Jadi dengan kesungguhan ataupun dengan sifat terpuji As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar ini, maka kepimpinannya jelas, menghapuskan segala perkara-perkara kemungkaran ataupun perkara bid'ah yang Nabi pernah sebut, iaitu timbulnya nabi palsu, timbulnya orang engkar membayar zakat, sekiranya zakat dan juga perintah syariat itu berlaku pada zaman Nabi, maka selepas Nabi wafat pun perintah syariat itu mesti diteruskan. Sayyidina Abu Bakar meneruskan misinya, alhamdulillah. Kemudian zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, kemudian zaman Sayyidina Uthman bin Affan, alhamdulillah. Kemudian apa yang kita nak ingatkan ialah Nabi sebut tentang al-jamaah tu tadi, ya, al-jamaah tu tadi. Jadi kita ambil lagi satu hadis berkenaan dengan al-jamaah, yang mana Nabi menggambarkan tentang mestinya kita beriltizam, berpegang teguh dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab akhir-akhir ini ada orang yang memperlekehkan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah Ahli Sunnah wal Jamaah itu, subhanallahil azim. Ada yang mengatakan itu perkara baru. Di segi nama sahaja, tapi di segi amalan ialah disebut dengan jelas dalam hadis-hadis yang tadi, iaitu ialah perjalanan Nabi, ya, perjalanan Nabi dan juga perjalanan Khulafa Ar-Rasyidin, perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Artinya amalan Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangan i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah memang jelas, ya, memang jelas, iaitu amalan ataupun yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW sendiri, ya, kemudian diteruskan oleh jamaah para sahabat, kemudian diteruskan pada zaman Khulafaur Rasyidin, ya. Sebab itulah Nabi sebut dan hendaklah kamu berpegang dengan sunnah itu, yakni sunnah Nabi, sunnah perjalanan hidup Nabi juga Khulafaur Rasyidin, dengan gigi geraham kamu. Jadi ini yang kita nak pegang sungguh-sungguh, kita nak cakna sungguh-sungguh perkara ini, ya, supaya kita ni sungguh-sungguh di akhir zaman lagilah pula banyaknya timbul berbagai-bagai fahaman, berbagai-bagai perpecahan, subhanallahil azim. Baik, pada hadis yang lain disebutkan juga, ya, tentang kepimpinan, ya, artinya mesti berada dalam jamaah, ya, dalam jamaah. Baik, dalam hadis ini Nabi sebut, moga-moga Allah merahmati, moga-moga rahmat Allah dicucurkan ke atas para khalifahku. Maka baginda ditanya, siapakah para khalifah tuan hamba ya Rasulullah? Maka jawab baginda, mereka itulah yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada orang ramai. Subhanallah. Jadi artinya, ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dan juga menyebarkan, ya, sunnah ini dan mengamalkan sunnah ini dan juga menyebarkannya, menegakkannya, kepada seluruh manusia, insya-Allah. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut juga, aku telah meninggalkan kamu dalam perjalanan yang terang benderang. Zaman Nabi zaman nubuwah, zaman cahaya, zaman kepimpinan yang jelas, zaman terang benderang, ya. Aku telah meninggalkan kamu dalam perjalanan yang terang benderang, jelas, zaman wahyu, zaman sunnah Nabi, jelas. Maksudnya yang putih, yang dimasukkan itu ialah millah atau hujah yang nyata, yang terang, tidak ada kekeliruan lagi dalamnya. Malamnya adalah seperti siangnya, tidak menjadi terseleweng daripadanya selepasku, melainkan orang yang sengaja membinasakan dirinya. Sesiapa daripada kamu semua yang hidup sampai masa itu, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, ikhtilafan katsira, perpecahan yang banyak, perbezaan pendapat dan sebagainya, perpecahan yang banyak. Maka hendaklah kamu semua berpegang kepada apa yang kamu ketahui daripada sunnahku. Tengok, masih lagi Nabi sebut tentang berpegang kepada sunnah baginda dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin,
Ya, jadi sunnah Nabi dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin yang dikurniakan hidayat oleh Allah. Hendaklah kamu berpegang kepadanya dengan gigi geraham kamu dan hendaklah kamu taat kepada para pemimpin kamu. Kepimpinan dari masa ke semasa yang memegang amanah, memegang syariat, yang memegang syiar Islam, maka ketaatan kepadanya itu jadi wajib. Danlah kamu taat kepada para pemimpin kamu, walaupun yang diangkat menjadi pemimpin itu seorang hamba bangsa Habsyi. Sesungguhnya seseorang mukmin itu adalah seperti unta yang dicucuk hidungnya, iaitu ada tali penuntunnya, tali yang menarik ataupun yang membawanya pada hidungnya. Ke mana ia dibawa, ia mengikut, iaitu orang mukmin yang tidak takabur dan merendah diri dan mengikut peraturan syarak kemanapun ia dibawa. Begitu sekali Nabi suruh kita ni taat kepada Al-Quran dan Sunnah, taat kepada kepimpinan yang berpegang kepada Al-Quran dengan Sunnah, Sunnah Nabi, Sunnah Khulafaur Rasyidin, dan seolah macam kita ni diikat dengan Al-Quran dan Sunnah itu dalam perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis ni yang awal tadi kita bincang, yang kemudian yang ini menunjukkan bahawasanya inilah perkara-perkara yang perlu kita ambil berat di akhir zaman ini supaya kita tidak tersasar, terkeluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi dalam menzahirkan ataupun dalam beramal dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ini, kita tak lari daripada ada tiga rangkaian, dipanggil ilmu tiga serangkai yang bersumber kepada ahli sunnah wal jamaah ini, sama ada dalam tauhid, dalam fiqh ataupun dalam tasawuf. Jadi kalau kita perhatikan tiga serangkai ilmu ini ialah yang mencetuskan kekuatan intelektual di kalangan umat Islam. Kenapa? Sebab tauhid itu boleh melahirkan sifat kehambaan kepada Allah Ta'ala, sifat bebas daripada penyembahan kepada sama makhluk, sifat berpegang teguh kepada suruhan Allah, berpegang teguh menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dengan erti kata yang lain, sifat orang yang bertakwa. Yang mana selalu kita dipesan pada hari Jumaat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi artinya nak mati pun, syarat mati pun kena Islam. Jadi Islam apa ni? Islam yang berteraskan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Islam yang kukuh dengan ketaatan dalam syariat, yang berteraskan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga Islam yang berteras kepada akhlak Islamiyah yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, atau kita sebut sebagai ilmu tasawuf. Baik, dalam Islam ini ada tiga kombinasi yang jelas ni, iaitu ilmu tauhid, iaitu ataupun ilmu akidah, ilmu syariah ataupun ilmu fiqh, dan juga ilmu tasawuf ataupun dipanggil sebagai ilmu akhlak. Jadi inilah benteng ataupun dikatakan sebagai pendinding ataupun benteng ataupun kubu yang menguatkan umat Islam daripada terseleweng kepada fahaman-fahaman yang sesat. Sebenarnya kalau kita bincang segi ahli sunnah wal jamaah ini, jadi apakah fahaman-fahaman ataupun ajaran-ajaran yang salah? Baik, dalam sejarah Islam memang muncul, sebab pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada muncul fahaman kaum Murji'ah, kaum Syiah, kaum Musyabbihah, Mujassimah, kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Jabariyah. Subhanallah. Jadi benarlah Nabi sebut itu akan munculnya kesesatan atau bid'ah-bid'ah yang jelas ketika itu, sampai ke zaman kita sekarang ini. Jadi kalau kita tidak berpegang sungguh-sungguh dengan tauhid ahli sunnah wal jamaah, takut-takutnya kita akan termasuk ke dalam golongan-golongan yang sesat itu tadi, disebut oleh dalam kitab Al-Farqu bainal Firaq juga, sebenarnya Nabi sebut tadi perpecahnya umatku kepada 73 golongan, satu saja selamat, 72 lagi sesat. Baik, yang 72 itulah yang disebut dalam kitab Al-Farqu bainal Firaq, iaitu antaranya itu Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, Musyabbihah, yang mana walaupun ini nama-nama seperti nama klasik, nama lama, tetapi fahaman ini berlarutan sampai sekarang.
Bayangkanlah Syiah sampai boleh mentadbir negeri, sampai boleh memerintah bukan saja sekarang di Iran, tetapi zaman awal, zaman pertengahan dahulu pun di Timur Tengah pernah memerintah Mesir, iaitu kerajaan Fatimiyah Mesir. Kerajaan Fatimiyah di Mesir. Jadi siapa yang menukar kerajaan Fatimiyah Mesir kepada Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu kita kena ingat seorang tokoh yang besar dalam sejarah Islam, iaitu nama dia Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau berjaya menukar kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir kepada kerajaan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi dilantik sebagai Perdana Menteri di Mesir. Kemudian langkah pertama beliau setelah beliau mendapat jawatan sebagai Perdana Menteri, beliau tukar beliau menggantikan fahaman Syiah, ajaran Syiah di Mesir itu, kerajaan Fatimiyah itu, iaitu kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Macam mana caranya? Beliau menghapuskan ataupun membakar semua kitab-kitab Syiah. Kitab-kitab Syiah dihapuskan semuanya, diganti dengan kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menubuhkan madrasah pusat pengajian yang berteraskan kepada i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki ketika itu. Beliau menggantikan qadi kalangan Syiah kepada qadi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka buat secara drastik, maksudnya menukarkan seluruh, sehinggalah terhapusnya kerajaan Syiah Fatimiyah diganti dengan kerajaan Ahlussunnah wal Jamaah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Bukan itu saja jasa beliau juga berjaya menawan Baitul Maqdis pada 1187 Hijrah, mengalahkan tentera Kristian dan menukarkan pemerintahan Baitul Maqdis itu kepada pemerintahan Islam. Itu. Kemudian bukan beliau sahaja, bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih pun juga ada jasanya dalam Ahlussunnah wal Jamaah juga, iaitu beliau berjaya menawan kota Konstantinopel, sehingga kan diganti dengan kota Islam ataupun Istanbul. Cukup sekadar itu pada segmen ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar daripada pengalaman ini, insya-Allah. Aqul qauli hadza astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dalam segmen kita ini, iaitu tadi kita diperkenalkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahli Sunnah wal Jamaah? Siapa disebutkan dimasuk oleh Nabi SAW, iaitu orang-orang para patuh sunnah, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalan hidup Nabi, orang yang berpegang teguh kepada jalan hidup Nabi, sunnah Nabi, berpegang teguh kepada jamaah sahabat dan juga khulafa ar-rasyidin dan imam mereka. Baik. Dalam waktu itu, siapakah yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Maka tersebut dalam kitab, antaranya kitab Al-Bughyatul Mustarsyidin oleh Mufti Syekh Said Abdul Rahman bin Muhammad bin Hassan bin Umar, yang masyhur dengan gelaran Ba'alawi, pada halaman 398. Disebutkan siapa yang dikatakan firqah yang terkeluar daripada Ahli Sunnah yang Nabi sebutkan tadi, yang terkeluar daripada yang 72 firqah yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah itu tadi, 72 golongan itu tadi, iaitu yang pertama kaum Syiah. Kaum Syiah, iaitu kaum yang berlebih-lebih memuja Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampai mengatakan Nabi sebagai Tuhan pun ada, sampai mengatakan mengatakan Sayyidina Ali sebagai Tuhan pun ada, mengatakan Sayyidina Ali yang layak jadi khalifah pertama bukannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu merampas jawatan daripada Sayyidina Ali, macam-macam lah. Syiah ini ialah diasaskan oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Sabah. Ketika itu di zaman Sayyidina Ali ni, ketika itu Abdullah bin gerakan mereka ini terkenal dengan gerakan Sabaiyah, sesuai dengan nama Abdullah bin Sabah tadi, seorang Yahudi yang masuk Islam secara munafik.
ya. Maka dia cuba nak menghancurkan umat Islam daripada dalam dengan cara berpura-pura masuk Islam dan menyebarkan fahaman iaitu tentang khilafah, tentang Sayyidina Ali sebagai khalifah yang sebenar, baik menggantikan Rasulullah SAW. Jadi itulah antara apa tu ataupun antara perkara yang dilakukan oleh orang Syiah tu tadi, Abdullah bin Sabah tadi. Dan mereka ini ada pada zaman Sayyidina Ali mungkin pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman pun mereka sudah ada mungkin. Kemudian Syiah ini pula dia berpecah kepada 22 aliran. 22 aliran Syiah saja, ya, 22 mazhab pula. Kemudian kaum kedua pula yang dikatakan keluar daripada Ahli Sunnah, yang 72 firqah, 72 golongan itu tadi. Kedua adalah Khawarij, pun tercetus pada zaman Sayyidina Ali itu juga, ya, Khawarij iaitu satu kaum yang berlebih-lebih membenci Sayyidina Ali. Syiah ni pula menyanjung Sayyidina Ali sampai mempertuhankan Sayyidina Ali, ya, sampai macam-macam lah. Kemudian Khawarij ni pula golongan yang berlebih-lebih membenci Sayyidina Ali kerana wajah. Ini Nabi sebut tentang bid'ah tadi, bid'ah oleh orang Syiah, bid'ah oleh orang Khawarij yang berlebih-lebih membenci Sayyidina Ali, bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayyidina Ali, subhanallah azim. Ya, firqah ini berfatwa bahawa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Kaum Khawarij kemudian berpecah kepada 20 aliran. Ya. Kemudian siapa lagi? Mu'tazilah pula. Mu'tazilah ini berfahaman apa dia? Tuhan tidak mempunyai sifat, ya, bahawa manusia membuat pekerjaannya sendiri. Ya, golongan logik, kalau sekarang golongan logik lah, golongan yang mengikut akal semata-mata, tidak berlandaskan kepada Quran dengan sunnah. Baik. Kemudian ada pula golongan Murji'ah. Golongan Mu'tazilah ada 20 aliran. Golongan Murji'ah pula ada satu aliran. Kemudian golongan Najariyah ada 3 aliran. Golongan Jabariyah ada 1 aliran. Golongan Musyabbihah ada berapa aliran juga. Jadi kalau dihitungkan semua cukup ada 72 aliran. 72 aliran, ya, itu menurut pengarang kitab Al-Bughyah Al-Mustarsyidin, ya, subhanallahil azim. Jadi ulama dia mengkaji, Nabi sebut 72 golongan itu siapa, dia pun kaji ada dalam kitabnya. Inilah, ini zaman zaman Imam Said Abdul Rahman ni, ya, iaitu tahun 1138 Hijrah, awal lagi lah, 138 Hijrah. Baik. Kalau zaman kita sekarang ni bertambah lagi lah golongan Islam, pluralism, liberalism, kerajaan langit lah, macam-macam lah, subhanallah, terlalu banyak lah, ya. Jadi artinya lebih daripada 72 golongan lagi lah kalau masuk zaman kita sekarang ni. Baik, jadi apa yang perlu kita ambil berat ialah kita kena menolak ataupun jangan kita anggap mereka ini sebagai satu mazhab ataupun satu fahaman, satu aliran yang sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka ini bukannya mazhab yang sama dengan seperti kita beramal dengan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali. Ya, 4 mazhab itu memang teguh di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain pada itu, golongan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Najariyah, Jabariyah, Musyabbihah dan seterusnya ini terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan satu mazhab dalam Ahli Sunnah, iaitu dipanggil firqah ataupun perpecahan di kalangan umat Islam. Baik, itu yang kita kena ambil iktibar. Kemudian sebenarnya dalam Ahli Sunnah wal Jamaah itu ada disebut dalam kitab disebut, iaitu ada golongan-golongan, ada siapa sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah itu selain pada Nabi gambarkan tadi, iaitu orang yang mengikuti sunnah Nabi, berjalan hidup Nabi, dan juga sahabat Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin. Selain pada ini ialah siapa? Sebab dia masih umum lagi. Jadi menurut Alkitab disebut iaitu golongan yang selamat dalam manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah ini ada 8 golongan. Iaitu yang pertama, mereka yang berpegang kepada tauhid yang sungguh-sungguh. Akidah yang sungguh, mana ahli tauhid lah, ahli ilmu kalam, ahli ilmu tauhid, ahli kalam, ilmu tauhid, ilmu sifat 20, ilmu aqaidul iman, ilmu usuluddin. Jadi mereka yang pegang kepada tauhid yang sungguh-sungguh, yang tidak ada tashbih, yang tidak ada tajsim, tashbih, tajsim, takfir, tidak ada daripada diri mereka. Mereka ini berpegang kepada ketuhanan ilahiyat, berpegang kepada sifat-sifat, kepada tauhid ilahiyat, kemudian nubuwah, kemudian ghaibiyah, dalam rukun iman yang 6 perkara tersebut. Jadi mereka ini selamat. Satu. Golongan yang kedua, golongan kedua itu kalangan imam-imam mazhab dalam fiqh, sama ada Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka ini teguh di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam furu-furu syariahnya mereka
tidak terkeluar daripada ahli sunnah. Okey, golongan yang ketiga iaitu mereka yang ahli dari bidang hadis, dalam periwayatan hadis, dalam mustalah hadis, ahli mereka ini. Dan mereka ini tidak memahami zahir hadis seperti mana yang salah difahami oleh setengah golongan yang ada zaman sekarang ini, ataupun memahami secara tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka ini tidak terlibat perkara tersebut. Kemudian yang keempat, golongan siapa lagi, iaitu mereka yang ahli dalam kesusastraan bahasa Arab, dalam nahwu, dalam saraf, dalam badik, dalam bayan dan sebagainya, ahli bahasa. Kemudian yang kelima, siapa lagi mereka ini, iaitu ahli dalam pembacaan Al-Quran ataupun qiraah Al-Quran, guru-guru Al-Quran, ulama-ulama qiraah, ulama-ulama qari, para qurra, itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mereka kemudian siapa lagi, iaitu yang keenam, iaitu mereka di kalangan para ahli tasawuf ataupun ahli sufi, yang mana mereka ini beramal dengan zuhud, beramal dengan tarekat ataupun dengan amal-amal tasawuf kesufian, yang mana mereka ini membimbing ataupun hidup mereka ini dalam Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun tidak difahami oleh orang sekarang kerana tidak mengaji. Contohnya Al-Halaj, contohnya Hamzah Fansuri yang terkenal dengan dengan fahaman wahdatul wujud, itu pun masih Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeza dengan wahdatul wujud yang terkeluar daripada ahli sunnah, iaitu wahdatul wujud ataupun wujudiyah yang menyatukan Tuhan dengan alam, menyatukan diri dengan Tuhan, contohnya, itu wahdatul wujud dipanggil ittihad ataupun dipanggil sebagai terkeluar daripada ahli sunnah. Jadi yang wahdatul wujud ahli sunnah wal Jamaah ini ialah jelas daripada Ibnu Arabi, Al-Halaj dan seterusnya. Baik. Kemudian mereka yang berada di perbatasan, menjaga kubu-kubu kaum muslimin untuk mengelakkan daripada serangan kaum kufar, dulu dipanggil ribat, mereka itu ahli sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ke-8 ialah negeri-negeri yang terzahirnya syiar Islam yang di bawah kepimpinan yang benar, kepimpinan yang mengikut Al-Quran dan Sunnah dan menjalankan syariat dan sunnah, berpadukan kepada ajaran akidah yang sahih, syariat juga akhlak muslimin. Jadi mereka ini 8 golongan ini yang berada dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah yang perlu kita pegang. Mudah-mudahan kita termasuk dalam salah satu daripada 8 golongan ini, insya-Allah. Selain pada 8 ini terkeluar kita daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mudah-mudahan sedikit pencerahan ini mudah memberi kita sedikit kefahaman supaya kita jelas siapa Ahli Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita beramal dengan Sunnah wal Jamaah, dan siapa pula ciri-ciri golongan-golongan yang selamat, yang dikatakan golongan yang selamat dalam Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, insya-Allah. Untuk kesimpulan, terus untuk kesimpulan pada kali ini, insya-Allah. Jadi apa yang perlu kita fahami sekarang ni ialah bagaimana kita nak menghidupkan ajaran ataupun ajaran Islam yang mana Nabi SAW kita menyebutkan berpegang teguh dengan gigi geraham kamu. Allahu Akbar, hadis tu memang berat. Bukan tu gigi geraham kamu. Jadi apa yang perlu kita pegang ialah pertama ilmu. Hidupkan pengajian ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20, ilmu aqaidul iman, ilmu ahli sunnah wal jamaah ini, dalam pengajian-pengajian umum kita. Tuan-tuan sekalian, di masjid surau kita ada berapa ribu masjid dalam satu kawasan, dalam satu negara, dalam satu negeri. Berapa ratus masjid surau, berapa puluh surau, yang mana kadang-kadang masjid surau kita tidak berfungsi dengan baik. Minta maaf cakap, iaitu kadang-kadang surau masjid kita tidak ada kurikulum yang jelas, sama ada pengajian itu tauhid ke, pengajian itu fiqh ke, pengajian itu tasawuf ke, pengajian itu tajwid Al-Quran ke, tapi kadang-kadang tu yang banyak pengajian umum sahaja, ceramah umum, kuliah umum, apa saja umum-umum sahaja. Jadi tidak ada berkitab. Jadi yang kedua ialah hidupkan pengajian berkitab, sama ada dalam tauhid, kitab-kitab yang mudah-mudah yang sama ada dalam tulisan Jawi ataupun sekadar banyak dah dirumikan tulisan tersebut. Jadi sebab apa, pengalaman kita sendiri, jadi mungkin umat Islam di negara kita ini mungkin lemah dalam tulisan Jawi. Apatah lagi kitab-kitab Jawi lama, kitab-kitab turas, itulah parti ataupun sumber ilmu agama kita. Selain pada kitab-kitab Arab, lagilah payah kita nak faham. Kitab turas pun susah nak faham. Maka sudah ada dah kitab-kitab turas yang telah dirumikan dalam bahasa, tetapi kena adalah orang-orang yang mahir, yang belajar di pondok-pondok pengajian, yang memahami pengajian ini. Satu. Kemudian yang ketiga ialah bagaimana nak mengangkat ilmu Ahlussunnah wal Jamaah ini ialah dengan cara mengangkat guru-gurunya, iaitu pihak kerajaan, kementerian agama, kementerian bahagian hawal Islam, termasuklah
kerajaan sendiri sepatutnya menaja pengajian-pengajian di Masjid Surau, menaja guru-guru, ulama-ulama, asatizah yang mengajar kitab-kitab ini supaya mereka ini boleh hidup seperti mana hidupnya guru-guru di sekolah-sekolah akademi, boleh hidupnya pemain bola, boleh hidupnya pemain badminton, boleh hidupnya segala ahli sukan, ya, supaya Islam ni cemerlang. Islam ni boleh memimpin manusia, bukannya Islam ini terpinggir ataupun dipandang rendah oleh semua golongan. Jadi tugas kita lah tuan-tuan sekalian, tugas ulil amri, yang mengangkat martabat ini supaya Islam Ahlussunnah wal Jamaah hidup dengan subur, bukan saja pengajian di masjid, bahkan pengajian di mana-mana. Yang keempat ialah sekat segala elemen-elemen yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya fahaman Syiah, fahaman Qadiani, fahaman Bahai. Tapi ini memang jelas orang tahu belaka, tapi orang tak tahu ialah fahaman-fahaman berupa seperti dipanggil fahaman musyabbihah, mujassimah yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab Wahabi ataupun Salafi dan sebagainya. Supaya kita jelas perkara ini, kita tidak termasuk dalam golongan yang bertentangan dengan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya kita jelas tauhid sifat 20 tu macam mana, kita jelas supaya tidak kita pesong kepada fahaman yang akan kita mengatakan Tuhan itu di langit lah, Tuhan itu bergerak lah, Tuhan itu seperti makhluk lah, Tuhan itu bertangan, berkaki lah, Tuhan itu macam-macam, ya, yang fahaman tasbih atau musyabbihah yang kadang-kadang disebar dengan luas di media-media sosial, di medsos ini, ya. Jadi cukuplah sekadar itu pada hari ini, insya-Allah. Kalau terlajak lagi ni kan, ya, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan itulah rumusan yang boleh kita lakukan untuk kita menghidupkan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi pesan iaitu pegang dengan gigi geraham kamu, ya, pegang dengan gigi geraham. Artinya kalau kita tidak betul-betul bersungguh-sungguh, insya-Allah takut kita ini terkeluar daripada i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup sekadar itu, insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.